إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلوات الله والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم لا ينفعون مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق قائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita pada hari ini untuk kita datang ke rumah Allah, untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah dengan salat berjamaah, mengimarahkan rumah Allah dengan majlis ilmu. Alhamdulillah, Allah masih lagi kekalkan kepada kita nikmat sihat tubuh badan, sempurna akal fikiran, untuk kita sentiasa memikirkan tentang untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan izin Allah, Allah mudah perjalanan saya untuk datang ke sini bertemu dengan tuan-tuan sekalian. No? Alhamdulillah tuan-tuan, tak boleh rentah negeri. Kita dalam tempoh PKPB nak rentah negeri tu susahlah kan. Dia banyak soal, jumpa dengan roadblock dan sebagainya, tanya pula nak pergi mana, ada permit, ada surat, tak ada surat, patah balik. Yang tu tuan-tuan, kira dalam tempoh PKPB ni macam tu lah. Jadi kita kena akur lah dengan undang-undang, dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan Alhamdulillah, saudara Yusri telah memudahkan urusan, di samping menghantar kat saya satu surat permit lah, surat kebenaran untuk rentah negeri. Tadi pagi pergi beratok di pejabat polis, balai polis, jumpa dengan ketua balai tadi ni. Dia pun tanya ni, cik nak ke mana cik? Saya kata nak pergi Libung Tebal. Cari apa Libung Tebal ni, PKPB duduk di rumah dah lah. Dia tak ada ni, nak pergi kuliah tang ni belambak pergi dah dengar dia dah. Dia kata saya nak pergi kuliah. Oh ustaz. Dia kata taklah ustaz sangat, pergi betul lah, ada orang panggil saya nak pergi dah. Dia pun kata buka sikit, nak buka tu apa nama, mas nak tengok muka. Tahu, okey kita apa. Dia pun sayang. Alhamdulillah, Allah mudah tuan-tuan, Allah mudah tuan-tuan. Tadi pun mai nak masuk tol tak ada masalah lah, nak keluar tol tadi Lepas pun tanya nak pergi mana, nak main masjid apa semua. Kata tak apa, lepas. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah mudah urusan, Allah mudah urusan, Allah mudah perjalanan pun tak ada jam apa semua. Alhamdulillah.
Cuma hujan ni, no? Hujan rahmat, tuan-tuan. Hujan ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah tuan-tuan, malam ni majlis ilmu kita nak sambunglah. Kita nak sambung pada hadis yang ke-37, okay, no? Hadis 37, no? Tajuk kita sama ke tak? Tajuk saya dalam kitab saya ni, bilakah akan terjadi kehancuran? Betul ya? Alhamdulillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita nak tengok sebagai pengajaran untuk kita, ibrah untuk kita. Kita ada ilmu, kita ingat pesan Nabi, kita ingat saranan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mau jadi macam mana yang Nabi sebut dalam hadis yang kita nak baca pada malam ini, insya-Allah tuan-tuan. Baiklah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قاله وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من رواه إمام البخاري. Maksudnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata pada suatu masa, pada suatu ketika Nabi SAW sedang berada dalam satu majlis dan sedang bercakap-cakap dengan hadirinnya. Tiba-tiba datang satu orang Arabi, yakni Arab Badui, dan terus bertanya kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia dalam hadis ini, dia cerita, dia kata ada satu hari, ada satu ketika kami duduk dengan Nabi SAW dalam satu majlis. Nabi tengah bercakap-cakap, Nabi tengah bagi peringatan, Nabi tengah bagi tazkirah kepada sahabat-sahabat. Tiba-tiba kata Abu Hurairah, mai satu Arab Badui. Arab Badui ni dia mai duduk dalam majlis tu, terus dia bangkit, dia tanya dekat Nabi SAW, mata sa'ah. Dia tanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, bilakah terjadinya hari kiamat? Sedangkan waktu tu Nabi tengah bercakap, Nabi tengah duk sampaikan sesuatu kepada sahabat-sahabat, kata Abu Hurairah. Famadha Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun meneruskan percakapan dia. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah, bila Arab Badui ni tiba-tiba Nabi tengah duk bercakap, dia terus bangkit, dia tanya dekat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat? Nabi terus bercakap. Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus. Nabi tak berhenti, Nabi tak tengok dia, Nabi tak berhenti percakapan Nabi. Nabi terus ya bercakap. Nabi bercakap. Sedangkan dia bertanya. Dia ni bila Arab ni pun, bila dia dah bercakap tu, dia tanya dekat Nabi, Nabi buat tak tahu, Nabi terus bercakap ya. Dia pun diam. Dia diam. Yuhaddithu faqala ba'dul qaum. Nah, maka sebahagian yang hadir tadi ni, dia kata sebahagian yang hadir yang ada dalam majlis tadi ni, dia kata apa? Dia kata sami'a ma qala fakariha ma qala.
Sebahagian yang hadir ni bila dia tengok depa ni, bila Nabi duk bercakap, depa duk fokus kat Nabi, tiba-tiba mai satu Arab Badui ni bangkit tanya dekat Nabi terus macam tu. Depa tengok dekat Arab Badui tadi ni, tengok pakat duk perhati ke dia. Lepas tu tengok Nabi bercakap balik, Nabi sambung bercakap. Sama-sama depa duk bercakap ni. Abu Hurairah depa kata depa ni sami'a ma qala fakariha ma qala. Depa kata apa? Nabi ni dengar ni, depa kata baginda Rasulullah dengar apa yang dinyatakan tadi, apa yang ditanyakan oleh kawan tu tadi ni. Tetapi pertanyaan itu Nabi rasa Nabi tak suka tu, cara tu. Sebahagian tadi ni depa duk sembang sama-sama depa, bila Arab Badui tu tanya, Nabi terus percakapan dia. Depa ni sama-sama macam kita lah tuan-tuan. Saya duk bercakap ni, tiba-tiba tuan-tuan pun ni ustaz nak tanya sikit ni. Tuan-tuan, mesti tuan-tuan kalih kat orang hak nak tanya tu. Jadi saya pula dengar tu, saya bercakap terus ya. Tuan-tuan duk bisik kat kawan sebelah. Agak ustaz dengar lah tadi. Macam tu. Aku ustaz dengar. Takkan ustaz tak dengar lagu tu punya derah ada soalan. Dia tak pakai mic, suara dia deras. Memang ustaz dengar. Nampak tak? Dia jadi macam tu. Ustaz dengar tak? Ustaz dengar. Tapi aku rasa soalan tu ustaz tak suka. Macam tu. Sama depa. Nabi dengar tak? Nabi dengar. Takkan Rasulullah tak dengar. Rasulullah dengar cara tadi tanya deras tu. Tapi aku rasa Rasulullah tak suka soalan tu. Cara tanya tu, soalan tu Rasulullah tak suka. Hak tu. Kata Abu Hurairah, sebahagian yang hadir duk bersembang sama-sama depa, duk bercakap macam tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka wa qala ba'dhum bal lam yasma'. Sebahagian pula tadi ni kata apa? Sebahagian pula yang terbahagian tadi kata apa? Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar pertanyaan itu. Bal lam yasma'. Hak tadi kawan sebelah ni duk kata, aku rasa Nabi dengar tak? Aku rasa Nabi dengar. Tapi Nabi tak suka soalan tu. Nabi duk bercakap, dia duk tanya soalan tu, aku rasa Nabi tak suka, sebab tu Nabi tak jawab. Nabi terus ya. Sebahagian. Hak satu lagi, rasa Nabi dengar. Aku rasa Nabi tak dengar. Nabi tak dengar? Tak dengar. Kalau Nabi dengar, mesti Nabi jawab. Macam itulah, seolah-olahnya macam tu. Macam tu. Baik. Hatta idza qada hadithahu qala. Sehinggalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada percakapannya, baginda pun bersabda. Nabi terus bercakap tadi ni. Nabi tak jawab soalan kawan tadi ni. Nabi teruskan percakapan Nabi. Nabi teruskan pernyataan Nabi. Nabi teruskan menyampaikan tazkirah tadi ni sampai habis. Tuan-tuan, apabila selesai daripada percakapan Nabi, maka Nabi pun bersabda. Nabi pun tanya. Qala. Nabi tanya, aina as-sa'ilu 'anis sa'ah? Di manakah orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Habis Nabi bercakap, Nabi pun berhenti. Nabi tanya, mana dia tahu tadi tanya pasal kiamat tadi, hari kiamat tadi, mana dia tahu? Ramai. Tuan-tuan, qala. Arab Badui tadi dia dengar. Dia pun bila tengok Nabi tak jawab, dia pun tak bangkit tanya dah. Dia pun tak angkat tangan tanya berdiri, ya Nabi. Tak ada dah. Dia pun tengok Nabi tak jawab, dia diam, dia duduk sengap hormat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habis Nabi bercakap, Nabi pun tanya, mana dia tahu? Hak tanya tadi soalan tadi, mana dia tahu? Dia ni dengar Nabi tanya tu, Dan dia kata, ni maksud dia macam kita. Nabi tanya mana dia tadi? Macam itulah. Itu yang dia kata tadi ni. Ana ya Rasulullah. Nabi tanya mana dia tadi ni? Ya saya ya Rasulullah. Dia pun bangkit, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala. Lalu Nabi SAW bersabda, idza dhuyyatil amanatu fantadhiris sa'ah. Nabi kata apa? Nabi kata, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah
hari kiamat. Tunggulah saat terjadinya kehancuran. Tunggulah saat terjadinya hari kiamat. Qala, Arab Badui tadi ni dengar amanah yang disia-siakan. Dia pun dia main satu persoalan. Amanah yang disia-siakan. Dia pun tanya, qala, dia pun mangkit tanya. Dia tanya kat Rasulullah, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Dia kata, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu? Yang kata mensia-siakan amanah itu macam mana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'atah. Apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat, sebagaimana yang disabdakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca pada malam ni adalah hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa dia Nabi nak habaq dalam hadis ni, dalam peristiwa ni, dalam hadis yang kita baca pada malam ni, yang dicerita, yang disampaikan oleh Imam Bukhari tadi ni, oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni. Apa dia yang nak habaq dalam hadis kita baca ni? Pertama, adab dalam majlis ilmu. Nampak tak? Itu cerita yang nak bagi tahu ni. Arab tadi ni terus mengkit duk tanya. Ni nak tanya ya Rasulullah. Adab. Maksud dia bila dalam menuntut ilmu, selagi mana tak dibuka soalan untuk bertanya, jangan mendahului. Jangan mendahului guru yang menyampaikan ilmu. Itu adab dia, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni secara orang kata apa? Secara perbuatan Nabi. Dia tu tanya Nabi. Nabi tengah duk bercakap. Nabi sambung bercakap sampai habis. Sampai habis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kitab Ar-Rasulul Mudarris, Nabi sebagai pendidik, Ar-Rasul Murabbi, Nabi sebagai murabbi. Dalam kitab tu dia cerita apa? Dia cerita tentang, dia kata, dia syarah hadis ni, dia kata bukan Nabi tak mau jawab masa ditanya, cuma Nabi nak lengkapkan pernyataan Nabi tu. Nabi tak mau bagi terputus. Tuan-tuan, kadang-kadang takut sekali lagi bila berhenti nak sambung balik, sahabat dah lupa hak mana hak mula tadi ni. Jadi adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, hebatnya Rasulullah bagi perhabis dulu satu-satu. Ini tertib Nabi ni. Nabi sampai satu-satu bagi habis, baru Nabi jawab soalan tadi ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, dalam cerita dalam hadis yang kita baca ni, dia nak bagi tahu adab kita bila mana kita duduk dalam majlis ilmu, kita nak bertanya, sehinggalah bila dibuka soalan barulah bakat tanya. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah, ataupun diberi kebenaran. Contoh, cikgu duduk mengajar di depan, cikgu kata, okey, sekejap lagi kalau saya tengah mengajar, nak tanya angkat tangan ya. Okey, stop saya, tanya soalan. Yang tu izin. Kan kadang-kadang cikgu duduk mengajar di depan, anak murid ni takut anak murid dia tak faham ke apa ke. Masa tu anak murid dia nak tanya, dia kata tak apa, sekejap lagi cikgu tengah mengajar. Bila cikgu ajak, kamu boleh stop cikgu. Kalau tak faham boleh cikgu nak tanya Ustaz. Okey, nanti cikgu tolong jawab. Yang tu diberi izin, tak ada masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, itu adab dalam menuntut ilmu. Baik. Dalam hadis ni diceritakan tentang satu Arab Badui tanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah. Cerita ni cerita besar ni. Cerita pasal hari kiamat. Ya Rasulullah, bila nak jadi kiamat ni? Cerita Maisat. Nabi SAW bila ditanya kepada Nabi soalan itu, maka Nabi kata apa?
Nabi kata idza dhuyyatil amanatu fantaziris sa'ah. Apabila amanah ni apabila amanah itu disia-siakan, maka nantikanlah saat-saat berlakunya kiamat. Amanah ni apa dia? Amanah ni apa dia? Amanah ni daripada kalam ataupun kata daripada perkataan Arab. Apa maksud amanah? Amanah ni maksud dia, sebahagian ulama dia tafsir amanah itu sebagai ketenteraman, tenteram, aman, tenang, selamat, harmoni. Sebahagian ulama pula dia tafsirkan amanah itu sebagai tanggungjawab. Tanggungjawab. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila tanggungjawab ini kita laksanakan dengan sempurna, apabila amanah ini dilaksanakan dengan sempurna, dengan betul, maka hasil daripada menunaikan amanah dengan tepat, dengan betul ini, kita akan rasa tenang, kita akan rasa aman, kita akan rasa selamat, kita akan rasa harmoni. Itu kata ulama, tafsir ulama tentang amanah ni. Bahagian ulama dia tanya, wahai ulama, apa maksud amanah ni? Amanah ni, kata sebahagian ulama, amanah ni tenang, amanah ini tenteram, amanah itu selamat. Pasal apa amanah itu rasa tenang, rasa tenteram, rasa selamat? Sebab apabila kamu tunaikan amanah itu dengan betul, dengan penuh rasa bertanggungjawab, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kamu akan rasa tenang. Amanah bila kita tak tunai dengan betul, tuan-tuan, dia akan main rasa takut, dia akan main rasa duk dak, tak tenang dalam hati. Pasal apa? Buat benda tak betul. Contoh kita bagi cerita macam ni lah, cakap bohong. Cakap bohong. Katakanlah saya ni nak main daripada Sungai Petani, tuan-tuan, permit apa, surat apa pun tak ada. Surat apa pun tak ada. Jerembat dengan rock block. Dia pun tengok air serban besar pergi mana ni saya nak pergi masjid, main pada mana? Ni main tani lah. Ya, saya bohong. Tuan-tuan, tenang tak? Tak tenang. Pergi dah kan. Dan ni saya main dekat ni. Dia dekat ni tang mana? Ni saya main ni, apa nama Sungai Petani? Sungai Petani kata dekat ni. Tak lah, Sungai Petani dekat lah, kan jauh mana duk. Biasa main dah. Tuan-tuan, dia mula main nak gelabah. Dia cakap mula nak pusing dah. Kata jauh main ni. Ni saya nak main kuliah. Surat dah, surat. Surat tadi ada, sekarang dah ceramah dah, mana surat? Mula duk buat kalut cari. Tak ada. Tuan-tuan, ketak. Pasal apa? Muhung, sifat orang pembohong, penipu adalah sifat orang yang tidak amanah. Sebab tu dia tak tenang, dia tak tenteram. Tuan-tuan, contoh kita bagi contoh lah, kita bagi satu amanah dekat dia, kita bagi satu dekat dia, jaga motor aku, Ustaz. Aku ni nak pi rumah anak, jaga motor. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagi motor dia, kita pun pilah rumah anak kita, mana dia KL ke mana ke, selang 3-4 hari balik motor tak ada. Tinggal mak gad tak, mana motor aku? Mak gad ni kenal macam kenal ni. Motor mana? Motor tu lah kemarin tengok duk ada ni. Pergi mana tau, dia tinggal mak gad ni. Wahai kawan kita jual, kawan balas jual, Tuan-tuan, dia tenang tak hidup dia? Tak tenang. Pasal apa tak tenang? Tak jaga amanah. Sebab tu sebahagian ulama dia kata amanah ni ketenangan, ketenteraman. Sebab amanah ni bila buat kerja bagi betul, tenang kita. Tak kira lah amanah kita sebagai pemimpin, amanah kita sebagai pendidik, amanah kita sebagai suami, amanah kita sebagai isteri, amanah kita sebagai anak-anak, amanah kita sebagai ahli masyarakat,
amanah kita sebagai pemimpin masyarakat. Tak kira apa saja, buat bagi betul, tenang kita. Sebab itu adalah sesuatu yang dituntut oleh agama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menurut sebahagian ulama, bila ditanya apakah itu amanah, maka sebahagian ulama kata amanah itu, yang kata amanah bagi individu, bagi tiap-tiap orang, roh kita. Roh kita amanah kita. Kena jaga roh kita. No, maksud dia apa? Nyawa. No? Nyawa kita. Sebab tu kalau kita tengok dalam maqasid syariah, yang paling awal duduk di atas sekali. No? Yang duduk di atas sekali dalam maqasid syariah apa dia? Jaga nyawa. Nyawa kita kena jaga. Itu amanah, tuan-tuan. Tuan-tuan, berapa ramai hari ni sepanjang tempoh PKP ini, tuan-tuan, berapa ramai yang bunuh diri ni? Berapa ramai yang bunuh diri ni dalam dunia ni? Bunuh diri. Satu kejadian yang berlaku di luar negara, tuan-tuan. No? Di luar negara. Dia stres pasal masa tu PKP hak awal, bulan 3, bulan 4, bulan 5 masa tu. Dia duduk di sana, dia stres di luar negara, bukan dalam negara ni. Saya tak ingat tamal, tapi saya ada terbaca dalam surah Abang. Dia stres pasal kerja. Masa tu dia kena buang kerja. Yang kedua, dia tak ada sumber pendapatan. Yang ketiga, dia takut dengan situasi COVID ni. Dia takut sehingga dia tulis satu surat. Dia tulis surat. Dia kata sebenarnya lebih baik mati daripada nak hidup dalam ketakutan macam ni. Dia bimbang takut anak dia baru 2 bulan. 2 tahun, sorry. Anak dia baru 2 tahun. Dia bunuh anak dia. Dia bunuh isteri dia. Last kali, dia tikam diri dia. Tuan-tuan. Cerita bukan Islam lah, cerita dah. Bukan Islam. Bunuh diri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita orang Islam ni, tuan-tuan, untung kita. Takut tu main daripada mana? Rasa takut tu main daripada mana? Daripada genggaman ke? Ataupun daripada fikiran ke? Ataupun daripada hati ke? Kalau tuan bijaksana, di manakah terletaknya ketakutan itu? Cewa. Tuan-tuan, macam bisa dengar dari luar ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, takut main daripada hati. Hati ni, special hati ni tempat lahirnya perasaan. Dalam hati dia keluar perasaan. Takut ni main daripada hati. Oh, takut, seronok hati, tenang hati. Tuan-tuan, bila takut hati tak tenang. Orang Islam, special orang Islam ni, bila hati tak tenang, maka ubat dia apa dah? Aksar minas sujud, perbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. No? Banyak sujud pada Allah. Sujud pada Allah artinya kita banyak mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya sahaja dengan ingat pada Allah, hati jadi tenang. Tuan-tuan, virus tu pun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk Allah Subhanahu wa taala. No? Kata Allah dalam Quran, ma asabat min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu benda yang boleh bagi musibah pada kamu, pada manusia ni, pada diri kita ni, illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tawakkaltu ala Allah, jaga kebersihan diri, ikut SOP, jaga, tuan-tuan. InsyaAllah dengan izin Allah, Allah pelihara kita. Tapi kalau kena macam mana, Ustaz? Kalau kena, tawakkaltu ala Allah, serah pada Allah, berubatlah. Berubatlah, pergilah hospital dan sebagainya. Selainnya serah pada Allah. Kalau mati macam mana, Ustaz? Dah mati nak buat macam mana? Kami tanam lah. Dah mati nak buat macam mana? Sampai masa
fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah kata, apabila dah sampai masa ajal kamu, takkan kami cepatkan walaupun satu saat, takkan kami lewatkan walaupun satu saat, wala yastaqdimun, dan kami takkan cepatkan walaupun satu saat. Tuan-tuan, sampai masa kita nak tinggal dunia ni, kita tinggal, tuan-tuan. No? Sebab tu dalam kitab Fadailul A'mal menceritakan tentang bagaimana keadaan orang mati ni, tuan-tuan. Orang yang mati ni, orang yang mati ni dia akan sedar kata dia mati. Dia mati. Contoh kita esok kita mati. Kita mati, tuan-tuan, mati. Meninggal kita tak sedar kata kita tu meninggal. Ni cerita ulama cerita dalam kitab, tuan-tuan. Tak sedar dia keluar roh tu, dia duk perhati jasad dia. Kalau di rumah dia nampaklah pakat duk kalut kat dia ni. Kalau suami meninggal, isteri duk kalut. Anak-anak ni hang telefon sat ni, bagi tahu kat pak ngah, bagi tahu kat palung hang ni, kata tak ada. Pakat duk kalut lebih. Telefon doktor apa semua mai check. Kawan doktor pun mai check, pegang apa? Pegang nadi, tengok jam tu ni. Tak ada dah. Dah sampai masa. Doktor pun sign apa semua. Lepas tu pakat duk bersedia. Kita duk perhati tu, duk tengok situasi tu. Kelang kabut dalam rumah tu kita duk tengok. Duk telefon jawatan kuasa masjid, duk telefon korek liang, duk telefon buat keranda apa semua, duk telefon nak uruskan jenazah dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana jenazah kita pada waktu tu di pembaringan. Dia kata di ujung kepala kita ada orang duk baca Quran, ada orang yang duk baca doa, hak mai ziarah. Kita tengok semua tu. Hak duk selak muka tengok, oh tak ada dah lah kawan aku ni baca doa apa semua. Tuan-tuan, lepas tu tutup balik. Sehingga dimandikan kita tengok, dikapankan, disalatkan, kemudian diusung ke tanah perkuburan. Lalu dimakamkan kita ni, disimpan jenazah kita. Kita lihat jenazah kita ditutup, mayat kita tu ditutup sampai habis. Kemudian ditalqinkan, kemudian orang mula tinggal kita. Kemudian Allah perintah, wahai malaikat, bawa masuk roh dalam jasad. Roh ni pun dibawa masuk balik dalam jasad. Bila bawa masuk dalam jasad ni, tuan-tuan, masa tu baru sedang terjaga. Oh, lega, mimpi rupanya. Masa tu baru sedang, aku lega lah, alhamdulillah, mimpi rupanya. Oh, nasib baik. Tapi masa tu gelap. Tuan-tuan, masa tu gelap, itulah alam barzakh. Di situlah alam barzakh. Kita tak boleh nak bayang kalau ikut hukum makai, Tuhan buat masuk roh, tengok-tengok, ni apa, aku duduk dalam kotak apa ni? Kita tak boleh bayang, kita jaga-jaga tu duduk dalam keranda. Tak, tuan-tuan. Kita berada di alam lain dah, alam barzakh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masa tu baru sedang, oh rupanya aku mati. Betul lah aku tengok tadi ni, aku dah mati. Masa tu baru sedar kata kita mati. Menjeritlah kita, mak tolonglah mak, oi ayah. Masa tu apa yang dia biasa duk keluar atas dunia dulu, dia keluarlah dalam barzakh tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baru teringat, oh aku mati dah. Ya Allah, baru keluar. Orang soleh masa tu, orang yang beriman, dia akan keluar, ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Tuan-tuan, daripada gelap nampak duk berjalan mai, bersih rupa dia, cantik pakaian dia, bercahaya rupa wajah dia, wangi bau dia, mai duk dekat kita. Mai duk ni, duk tenang kita ni. Dia kata tak apa, jangan takut, aku ada, aku teman hang. Siapa dia ni? Siapa dia ni? Dia inilah Al-Quran. Tuan-tuan, sebahagian ulama kata apa? Apa itu amanah ditanya kepada dia? Amanah itu adalah Al-Quran. Jaga Al-Quran itu dengan baik-baik. Baca Al-Quran. Tuan-tuan, bacalah Al-Quran atas dunia ni. Pasal apa? Mati tak boleh baca dah Quran. Mati tak boleh dah main kelas Quran. Mati tak boleh dah belajar tajwid. Semua tak boleh dah. Nak belajar, nak baca Quran, tumpang duk hidup ni, banyakkan baca Al-Quran. Baca Quran kena bagi elok. Kena baca Quran ikut makhraj huruf dia, bagi betul sebutan huruf kena, tuan-tuan.
bacaan tajwid bagi elok, baris bagi kena, supaya dia mai elok macam mana diceritakan oleh ulama tadi ni. Bercahaya rupa, cantik muka dia bercahaya, mai duk tenangkan kita pula, sementara dua malaikat nak mai tanya ni. Tuan-tuan, baca bagi elok. Tapi kalau kita baca atas dunia ni kelang kabut, macam orang duk viral sembahyang tarawih, dia duk viral kan, sembahyang bismillahirrahmanirrahim amin, dia baca tu ni ekspres rakyat ke apa ni, no, ekspres Langkawi ke apa, punya laju, no, baca qul huwallahu bismillahirrahmanirrahim ahad, bunyi pun ya Allah, dengar ahad ni belakang, lain tu tak ketahuan kepala ikut. Tuan-tuan, lagu tu punya baca, rupa Quran pun macam tu lah, dia nanti main. Tak elok lah. Macam mana kita baca atas dunia, macam tu dia main. Dia kata, ustaz saya ni ustaz, nak baca Quran ni dulu tinggal lama ni baru nak baca pun merangkak-rangkak. Kalau kita atas dunia kita duk baca merangkak-rangkak, tapi kita belajar, tak tinggal belajar, kita usaha nak bagi baca bagi elok, tiba-tiba meninggal dunia, Quran akan main elok. Pasal apa? Usaha kita duk tengah nak bagi elok Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak perlu malu belajar Quran. Umur kita tua-tua, jangan malu. Quran dia tak ada had umur. Bukan kata ni Quran alif bata ni bagi budak-budak sudahlah, saya ni tak ada dah, tak boleh bagi budak-budak dah, kan kira budak-budak. Tuan-tuan, tua pun kena belajar Quran. Baca Quran dah boleh dah. Saya ni boleh dah, tajwid boleh, taranum boleh, semua boleh, qiraat boleh dah. Alhamdulillah. Teruskan baca Quran, jangan tinggal. Hari-hari kena baca Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyaklah kalau kita nak membahaskan tentang amanah ni. Sebahagian ulama kata amanah itu adalah tauhid, kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tu dia. No? Sebahagian ulama kalau kita buka dalam kitab lama, dia cerita apa? Dia gabung dua. Yang kata iman tu apa dia? Iman tu apabila kalimah la ilaha illallah ruh kita, Muhammad Rasulullah jasad kita, bergabung dua tu, itulah iman. Nampak tak? Itulah iman. Tapi apabila berpisahnya la ilaha illallah, ruh kita keluar, yang keluar itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu duduk di jasad kita, maka habislah iman. Pasal iman dia kena ada dua kalam itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terbentuklah iman. Tuan-tuan, ni cerita kitab lama lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, banyak perbahasan amanah ni. Tapi apa yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis ini adalah amanah kepimpinan. Amanah kepimpinan. Pasal apa Nabi kata apabila amanah itu disia-siakan, maka fantaziris sa'ah, tunggulah saat-saat kehancuran. Pasal apa? Pasal amanah ni tuan-tuan, apabila kita serah pada bukan ahli dia, kita sia-siakan. Maksud dia, kita lah ni demam. Demam, rasa tak sakit kepala ni. Sakit kepala, dia kata makan Panadol. Makan lah, tapi tak rupa nak baik. Kena pergi jumpa doktor. Nampak gaya ni lagu panas-panas nak demam ni, pergi jumpa doktor. Ni musim-musim lah ni bukan boleh duk biar. Pergilah jumpa doktor. Pergi jumpa doktor tak ada. Klinik macam tak ada doktor dia ni. Tak apa, pergi jumpa pomen tak apa. Tuan-tuan, jumpa pomen selesai masalah? Tak selesai. Dia tuang minyak hitam dalam mulut kita. Tuan-tuan, bukan takat demam, jalan terus. No? Jalan terus. Sebab tu amanah kena bagi pada ahli dia. Amanah kepimpinan ni pun kena bagi pada ahli dia. Maksud dia, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sejarah Abu Zar Al-Ghifari, bisa tuan-tuan biasa baca tak? Sejarah tentang Abu Zar Al-Ghifari ni. Abu Zar Al-Ghifari ni kalau kita baca sirah dia, dia bukan orang-orang calang-calang orang. Ahli ibadat, taqwa dia kepada Allah, hebat. Hebat dia. Jadi satu ketika zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat melihat
apabila diberi amanah kepada mereka itu adalah salah satu cara, salah satu jalan untuk menyumbang bakti kepada agama. Sahabat dulu. Sehingga kan Abu Zar Al-Ghifari ni, bila dia tengok keadaan tu, dia kata, aku ni Nabi tak lantik apa pun, pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak bagi kat aku apa-apa jawatan lah, supaya aku pun nak menyumbang juga, aku pun nak berbakti juga. Tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi dulu, bila tengok jawatan, nampak jawatan tu, mereka nak jawatan tu pasal apa? Pasal itulah salah satu cara jalan untuk fi sabilillah, untuk sumbang pada agama, untuk kami buat yang terbaik. Tapi lah ni akhir zaman, orang nampak jawatan sebagai apa? Sebagai peluang untuk meraih kekayaan, untuk meraih projek, untuk meraih pengikut-pengikut, penyokong dan sebagainya. Tuan-tuan, sahabat dulu bila tengok keadaan tu, nampak ini peluang untuk aku nak sumbang untuk agama. Abu Zar Al-Ghifari pun pergi jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak bagi ke aku apa-apa jawatan? Apa pun tak apa, janji aku pun nak menyumbang juga. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai Abu Zar Al-Ghifari, kamu ni orang bagus, orang yang bertakwa, orang yang wara', orang yang rajin dan kuat beribadat, tapi kamu lemah. Nah, nampak tak Nabi kata? Lemah, nak maksud Nabi ni bukan lemah tak boleh pakai ni, dah. Lemah maksud dia tidak ada kekuatan dari sudut kepimpinan. Nabi kata, hak lain semua okey, tapi dari sudut nak memimpin, kamu tak ada kekuatan itu, wahai Abu Zar. Wahai Abu Zar, jawatan itu adalah amanah, kata Nabi. Jawatan itu adalah amanah. Nanti di akhirat esok, orang yang berebut dengan amanah ini, dengan jawatan ini, akan mendatangkan satu penyesalan yang teramat sangat pada mereka di akhirat esok. Abu Zar dengar-dengar tu okey. Maksud dia reda dan dia terima. Dia tak memberontak, dia reda dan dia terima. Khalid Al-Walid ketika mana ditamatkan kontrak dia sebagai panglima perang pada ketika itu, pun tidak memberontak dia. Pasal dia tahu ini amanah aku. Dah waktu tu orang melihat aku tak boleh nak memimpin, ganti orang lain, aku reda. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. No? Sebab itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, diceritakan Nabi kata apa? Nabi kata, akan mai selepas aku pemimpin-pemimpin akhir zaman lah ni. Nah, satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Abu Ya'la. Nabi kata, akan mai lepas aku ni pemimpin-pemimpin di kalangan umat Islam. Nah, mafhum dia lah, yang mereka ini, tuan-tuan, menjadi pemimpin, dan pemimpin yang tidak boleh disanggah ucapan-ucapan mereka. Maksud dia, bila jadi pemimpin, bila bercakap, orang tak boleh tegur. Bila buat salah, orang tak boleh tegur. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata, mereka ni di akhirat esok akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini, dan mereka berada di dalam neraka seperti mana kera-kera yang sedang melompat. Campak tu dalam neraka Allah, depa ni terlompat-lompat, depa ni yang kita terlompat-lompat macam kera ni. Pasal apa? Pasal mereka menjadi pemimpin yang tidak boleh ditegur. Tuan-tuan, amanah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. No, kita baca dalam kitab Bahrul Mazi menceritakan jilid 15, tuan-tuan buka. No, cerita dalam satu hadis, dalam satu kisah menceritakan tentang Marwan bin Hakam ketika mana dia menjadi gubernur di bawah pentadbiran Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia jadi gubernur waktu tu, dia ubah sunnah Nabi, sunnah semayang raya. Kita semayang raya, kita semayang dulu baru khutbah, kan? Marwan bin Hakam ni dia ubah, baca khutbah dulu, dia buat macam semayang Jumaat.
Tuan-tuan, ketika mana dia naik khutbah, pasal apa Marwan bin Hakam buat macam tu? Pasal dia nampak lazimnya bila kita nak semayang masa tu, bila nak semayang raya, orang masih lagi duduk sibuk-sibuk di pasar ni, di pasar-pasar ni orang duduk kalut, orang duduk sibuk lagi. Jadi orang tak ada rasa nak main semayang tu. Dia takut, dia tak mau bagi depa tu terlepas. Dia tak mau bagi depa tu terlepas semayang raya. Jadi mai kita khutbah dulu. Mai kita khutbah dulu. Tuan-tuan, sebahagian riwayat dia cerita Marwan bin Hakam ni orang tak mau dengar ucapan dia. Jadi bila dia berkhutbah, orang bekat keluar. Jadi dia nak ubah macam mana? Ni riwayat yang lain, riwayat yang lain. Dia buat macam mana? Dia ubah, dia khutbah dulu baru dia sembahyang. Sehinggalah bila dia buat gitu, tuan-tuan, bangkit seorang sahabat. Siapa dia? Abu Sa'id Al-Khudri. Bangkit Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, wahai Marwan bin Hakam, hang dah buat satu benda yang Nabi tak buat. Hang telah buat satu benda yang Nabi larang. Bukan Nabi larang. Hang buat satu benda yang Nabi sebelum ni tak buat macam tu. Hang ubah apa hak Nabi buat. Cerita dia panjang lah, tuan-tuan. Saya berhenti tu. Nak abad kata apa? Nak abad kata beraninya sahabat-sahabat dulu tegur pemimpin di atas mimbar. Tuan-tuan, lah ni siapa berani buat gitu? Tak berani, bukan tak berani tu apa. Dia jadi macam orang nampak macam tak ada adab dan sebagainya. Nak tegur pun ada adab, ada cara dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu apa hak Nabi kata ni, apabila amanah itu diserahkan kepada bukan ahli dia, maka tunggulah saat-saat kehancuran. Tuan-tuan, bila bukan ahli dia pegang, dia akan buat ikut suka hati, ikut suka kehendak dia. Dia takbir ikut suka kehendak dia. Bila ikut suka kehendak dia, ada yang tak puas hati, ada yang tak suka, maka dia akan jadi huru-hara. Dia akan jadi huru-hara. Huru-hara ni lah, tuan-tuan, salah satu tanda yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain. Sebelum terjadinya kehancuran, datangnya kiamat, dunia ini akan huru-hara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Hadis yang kita baca pada malam ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Mudah-mudahan hadis ini memberi penerangan yang baik untuk kita, ibrah yang baik, pengajaran yang terbaik untuk kita didik diri kita menjadi insan yang sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, mendidik diri kita untuk mentaati segala titah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga titah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalam golongan ini, golongan yang Nabi SAW sebut ini, tuan-tuan. InsyaAllah saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak andai kata ada salah silap terkasak bahasa, tersalah bicara sepanjang saya kendalikan majlis ilmu kita pada malam ini. Yang baik itu semuanya datang ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Maka saya sudahi majlis ilmu kita pada malam ini dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina min qadha'ini rahmatik wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ya Allah, agar apalah kiranya engkau jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini menjadi suatu perhimpunan yang mendapat rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, dan engkau jadikanlah perpisahan kami sebentar nanti juga perpisahan yang turut mendapat keampunan, keredaan dan perlindungan daripadamu wahai Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun
والجزام ومن سيء الأسقم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.